Yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Muhammad Yusof, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Afan Afzal. Yang berusaha Dr. Haji Syukri bin Ismail, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Afan Afzal. Yang dihormati Encik Ahmidi bin Abdul Aziz, Ketua Kluster 6 Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Afan Afzal. Yang dihormati Encik Syahnam bin Abdul Rashid, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Afan Afzal. Ketua-ketua jabatan, para pensyarah kanan, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Beras kunyit saya taburi, air mawar direnjis wangi, berkembang kasih menabur budi, undangan tuan amat disanjungi. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya mulakan ucapan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Faris Irfan bin Ahmad dari unit BM3 PPSMP ambilan Jun 2022. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman kerana telah memberikan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan teks ucapan ini. Berdirinya saya di hadapan hadirin sekalian, ingin saya kupas satu isu yang melanda negara kita ketika ini. Isu yang dimaksudkan ialah isu bahasa. Sering dikatakan bahawa generasi muda kini kurang menguasai bahasa sehingga bahasa yang digunakan tidak tepat, kurang teratur dan kurang kesantunannya. Pada hemat saya, kita tidak boleh membuat kesimpulan umum sedemikian walaupun terdapat sebahagian generasi muda yang kurang mengamalkan bahasa yang betul dan sopan. Namun begitu, masih ada generasi muda yang masih mengambil berat soal bahasa dalam kehidupan mereka. Mungkin nama Zidin Aziz tidak asing lagi kepada golongan muda yang gemar mengakses media sosial. Mana tidaknya, Zidin Aziz ini sering menggunakan kosakata yang tinggi dalam setiap video yang dimuat naiknya dalam media sosial. Hal ini saya pasti menarik minat golongan muda yang lain untuk terus belajar bahasa dengan lebih baik. Untuk berlaku adil, masalah tidak peka terhadap bahasa dalam komunikasi juga berlaku dalam kalangan orang dewasa. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan seorang aktif dalam menggunakan aplikasi untuk bersosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Saya mendapati bahawa banyak orang dewasa yang kurang menguasai sistem bahasa sehingga mutu bahasa yang digunakan mereka tidak jauh beza dengan bahasa golongan muda. Perkara yang menyedihkan lagi ialah mereka menggunakan kata-kata kesat dalam bahasa mereka. Hal ini sudah pasti membimbangkan kerana ianya mampu memberikan pengaruh yang negatif kepada generasi muda. Mungkin ada yang tidak perasan bahawa terdapat segelintir ahli politik di negara kita yang menggunakan bahasa tidak sopan ini. Apa yang menyedihkan lagi, mereka menggunakan bahasa yang kurang sopan itu sesama mereka hanya kerana berbeza fahaman, pandangan mengenai politik. Bahasa yang kurang sopan digunakan mereka untuk menyindir, memperlekeh, menjatuhkan dan memaki pesaing mereka. Hal ini sangat merunsingkan kerana bahasa yang digunakan mereka bukan untuk membina hubungan yang baik dalam masyarakat tetapi meniupkan api perseteruan. Dalam isu ini, terdapat beberapa faktor berlakunya penggunaan bahasa yang kurang baik. Yang pertama ialah pengaruh persekitaran. Jika dilihat dalam kehidupan kita hari ini, sistem bahasa seperti tata bahasa dan kesantunan bahasa tidak diendahkan oleh generasi muda bahkan pihak media. Sebahagian pihak media mengejar populariti antara stesen radio atau TV. Dalam hal ini, timbul kecenderungan untuk mengambil hati khalayak dengan penggunaan bahasa yang dekat dengan mereka seperti bahasa pasar dan slang yang tidak menitik beratkan aturan bahasa. Penggunaan perkataan dan frasa seperti korang, kita orang serta ratusan yang lain turut digunakan secara meluas. Selain itu, faktor kedua pula ialah sikap sebahagian generasi muda yang ingin bebas daripada norma masyarakat, termasuklah norma bahasa dalam penulisan dan pertuturan. Mereka beranggapan bahawa bahasa yang mematuhi sistem bahasa terlalu skema atau bahasa orang lama yang tidak sesuai dengan jiwa muda mereka. Dr. Umar Junus, iaitu pengkaji sastra terkenal, ada menyatakan terdapat penulis yang menyalahi sistem bahasa kononnya menimbulkan keindahan atau kreativiti, namun kreativiti tersebut bersifat tidak fungsional menurut retorik dan stilistik. Di samping itu, faktor yang seterusnya ialah sistem pendidikan tidak formal dalam keluarga yang kurang menitik beratkan penggunaan bahasa turut memberikan pengaruh yang besar kepada cara berbahasa generasi muda.
Dalam aspek ini kita dapat lihat kebanyakan ibu bapa tidak mengendahkan kesantunan berbahasa dalam kalangan anak-anak mereka. Sebaliknya mereka lebih banyak menumpukan perhatian terhadap kejayaan mereka bagi mengejar kekayaan dengan lebih cepat. Ibu bapa yang tidak berbahasa dengan baik tidak dapat menjadi teladan kepada anak-anak. Bab kata peribahasa, bapak borek anak rintik, dan bagaimana acuan begitulah kuihnya. Seterusnya, mungkin ada yang tidak bersetuju dengan saya, tetapi inilah realiti yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Jika dilihat pada sistem pendidikan formal ketika ini, ia sebenarnya kurang berkesan kerana sistem ini lebih ke arah peperiksaan dan bukannya ke arah untuk penggunaan dalam perhubungan yang luas dalam kehidupan. Dalam keadaan keputusan peperiksaan yang diberi nilai utama oleh masyarakat, pelajar lebih terarah kepada penguasaan bahasa secara mekanis, iaitu memenuhi tuntutan tersebut. Walau bagaimanapun, ia kurang menjurus kepada penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dan fungsional seperti wahana kehidupan. Pada hari ini, kebanyakan guru juga tertekan dengan kecenderungan dan tuntutan masyarakat yang lebih menumpukan perhatian kepada aspek peperiksaan untuk kecemerlangan keputusan peperiksaan anak didiknya. Hal ini dilakukan sedemikian rupa kerana mahu menjaga prestasi sekolahnya. Semoga dengan adanya penilaian berasaskan sekolah, aspek kemahiran bahasa sebagai salah satu cabang kemahiran insaniah dapat dipupuk. Untuk menangani masalah ini, sistem pendidikan mesti dilaksanakan lebih ke arah melahirkan pelajar yang terdidik, termasuklah dalam aspek bahasa, dan bukannya setakat berpelajaran sahaja. Hal ini dapat dikatakan demikian kerana kita dapat lihat semua bahasa di dunia mempunyai sistem yang tersendiri untuk keperluan rasmi, akademik dan sebagainya di samping bahasa hari-hari. Kita dapat lihat apa yang berlaku pada hari ini, penguasaan ragam bahasa rasmi masih menjadi masalah, termasuklah kepada pelajar lepasan pengajian tinggi tidak mampu menggunakan bahasa yang berkesan apabila muncul di media walaupun mempunyai pangkat yang tinggi. Selain itu, ibu bapa perlu memainkan peranan sebagai ejen sosialisasi awal kepada anak mereka, termasuklah dari aspek bahasa. Bahasa yang digunakan dalam perhubungan setiap hari mestilah tertakluk kepada positif seperti kesantunan bahasa. Hal ini demikian juga berkenaan memupuk perasaan cinta dan bangga kepada bahasa rasmi negara kita iaitu Malaysia. Seterusnya, pihak media perlu seimbangkan aspek populariti dengan tanggungjawab sosial, termasuklah menjadi teladan dalam penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun. Mungkin ada di antara kita tidak pernah dengar dengan perkataan house style. House style yang saya nyatakan sebentar tadi merujuk kepada satu mitos dalam media yang berlainan dengan sistem bahasa dan gaya ini perlu dihapuskan. Akhir sekali, golongan dewasa, apatah lagi tokoh yang berpengaruh haruslah menunjukkan contoh berbahasa yang baik supaya dapat dicontohi oleh anak-anak muda. Seperti yang saya maklumkan pada awal ucapan saya tadi, saya sangat berduka cita menyaksikan banyak hal yang berlaku di parlimen kerana majoriti orang yang berbahasa di sana ialah pemimpin bahkan menteri negara kita sendiri. Siapa sahaja yang tidak kecewa melihat mereka sebagai pemimpin negara gagal untuk mengawal diri mereka ketika berbahas dan akhirnya mengeluarkan kata-kata kesat dalam parlimen tersebut. Dan yang paling berduka ceritakan lagi ialah segala tingkah laku mereka disiarkan dalam media sosial dan menjadi tontonan rakyat. Saya yakin dengan cara ini dapat memupuk perasaan cinta dan bangga kepada bahasa utama negara kita. Kesimpulan yang dapat saya berikan di sini ialah bahasa ialah sebagai wahana perhubungan dalam pelbagai peringkat dan bidang kehidupan amat perlu dititik beratkan. Bab kata peribahasa atau kata hikmah, indah budi kerana bahasa, orang berbudi kita berbahasa. Saya rasa itu sahaja ucapan daripada saya. Izinkan saya melafazkan beberapa rangkap pantun sebagai pengakhiran kita pada hari ini. Dari mana asalnya sudah diusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Berilah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa bangunkan negara. Pokok sekayu, pokok selasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.